Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam ceria daripada Cikgu Azia. Okey, untuk hari ini Cikgu Azia akan bersama dengan murid-murid dalam tajuk isotop. Okey, mari kita teruskan. Okey, semua atom yang terkandung di dalam suatu unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Tetapi terdapat unsur yang tertentu atomnya mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. So apabila suatu atom itu mempunyai bilangan proton yang sama, proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan, inilah yang kita kenali dia sebagai isotop. So kamu kena ingat P sama N berbeza. N stand for neutron. Okey, mari kita lihat jadual 8.1 contoh-contoh isotop. Okey, isotop yang pertama iaitu kita kenali sebagai hidrogen 1, hidrogen 2 dan juga hidrogen 3. Okey, kalau kita lihat, bilangan proton bagi hidrogen semuanya sama. Semua mempunyai bilangan proton yang sama iaitu 1. So, dan kamu kena ingat juga, bilangan proton dia mesti sama dengan bilangan elektron. So, that's why dekat sini dia pun 1. Tetapi apabila dia isotop, bilangan proton sama tetapi neutron berbeza. So, bila dia berbeza, kamu akan perhati dekat sini. Untuk hidrogen 1, bilangan neutronnya 0. Hidrogen 2, bilangan neutronnya 1. Untuk hidrogen 3, bilangan neutronnya 2. So kalau kamu lihat, saya ulang balik lagi sekali. Isotop merupakan atom yang mempunyai proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Yang ini yang berbeza. Contoh yang kedua adalah karbon. Dekat sini ada 3 isotop karbon, iaitu karbon 12, karbon 13 dan juga karbon 14. Ketiga-tiga karbon ini mempunyai bilangan proton 6, tetapi bilangan neutron yang berbeza. Di mana karbon 12 mempunyai 6 neutron, karbon 13 7 neutron, karbon 14 8 neutron. Dan isotop yang ketiga adalah oksigen. Di mana oksigen 16 dan oksigen 18 mempunyai nombor proton yang sama, iaitu 8. Kemudian neutron pada oksigen 16 adalah 8, tetapi oksigen 18 mempunyai bilangan neutron 10. Dan kamu akan lihat proton yang sama, tetapi neutron yang berbeza. Mari kita lihat kepada yang seterusnya. Isotop biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja. So kalau kamu lihat dekat sini, hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. So ini adalah dia punya nombor nukleon. Dan dekat sini dinyatakan adalah nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus atom itu. So bermaksud nombor nukleon bersamaan dengan bilangan proton campur dengan bilangan neutron. Ini kamu kena ingatlah ni. Ini kena hafal. Sebagai contoh, isotop hidrogen yang mempunyai 1 proton dan 2 neutron ditulis sebagai hidrogen 3. So, yang ini contoh yang sini. Dia bagi contoh di sini. Proton dia ada 1, neutron dia ada 2. Jadi, nombor nukleonnya adalah 3. That's why dia tulis dekat sini hidrogen 3. Mari kita lihat kepada laman sejarah. Berasal daripada mana sebenarnya perkataan isotop ni?
Okey, dia adalah berasal daripada perkataan Yunani iaitu isos. Okey, isos ni maksudnya sama dan topos bermaksud tempat. So, perkataan ini bermaksud isotop bagi satu unsur mempunyai kedudukan yang sama dalam jadual berkala. Okey, untuk pengukuhan yang lebih lanjut, okey, cikgu akan tunjukkan dua contoh sahaja daripada aktiviti 8.6 untuk menentukan bilangan neutron, proton dan juga nombor nukleon dalam satu isotop. Okey, so arahannya adalah lengkapkan jadual di bawah dengan bilangan proton, neutron dan nombor nukleon bagi isotop yang diberikan. Okey, tadi cikgu dah kata dah. Okey, klorin 35. 35 ini adalah nombor nukleon. Jadi, nombor nukleon kita boleh terus letak dekat sini. So, berapa? 35. Okey. So, dan nombor nukleon adalah hasil tambah proton dan neutron. Okey. So, dia dah berikan kat sini. Bilangan neutron bagi klorin 35 adalah 18. Okey. Maka, berapakah bilangan proton di sini? Okey, dan kalau kita kira dengan menggunakan kalkulator, 35 tolak 18 adalah bersamaan dengan 17. So, bilangan protonnya adalah 17. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah natrium 23. Okey, natrium 23, so 23 ini adalah dia punya nombor nukleon. Okey, jadi kita tulis dekat sini 23. Okey, dan dekat sini dia dah bagi tahu dah. Okey, bilangan proton bagi natrium 23 adalah 11. So, dia nak tahu berapakah bilangan neutron. So, awak kena ingat balik nombor nukleon adalah hasil tambah proton campur neutron. So, kamu tolakkanlah 23 tolak 11 adalah bersamaan dengan 12. Okey. Jadi, cikgu ambil satu contoh lagi lah. Okey, cikgu ambil contoh yang lain. Okey, bromin 79. Okey, bromin 79 adalah dia punya nombor nukleon. Okey, kat sini dia dah tulis dah. Okey. Jadi, bagaimana kita nak menentukan bilangan proton dan juga bilangan neutron? Okey, macam mana kita nak tahu bilangan protonnya berapa? Okey, kita rujuk dekat sini. Bromin juga. Okey, 35. Okey, disebabkan dia adalah isotop, maka bilangan protonnya mesti sama, 35. Okey, jadi sekarang kita berbalik kepada nombor nukleon adalah hasil tambah proton campur neutron. Dan tolakkan saja 79 tolak 35 bersamaan dengan 44. Okey, so yang lain-lain tu cikgu nak kamu cuba buat sendiri. Okey, sekarang ni cikgu nak teruskan kepada kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Okey, perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan isotop sangat meluas. Okey, tanpa kita sedari sebenarnya terlalu banyak sebenarnya radioisotop yang kita gunakan dalam kehidupan harian kita. Okey, apakah itu radioisotop? Okey, radioisotop ialah isotop tidak stabil yang memancarkan sinaran radioaktif. Bila ada perkataan radio, dia maksudnya dia akan memancarkan sinaran radioaktif. Walaupun radioisotop mengeluarkan sinaran yang berbahaya, namun dia terdapat kegunaan-kegunaan yang penting sekiranya dikendalikan dengan betul. Antaranya bidang perubatan, pertanian, perindustrian, penjanaan tenaga dan juga penyelidikan. Mari kita lihat satu persatu. Dalam bidang perubatan, sinar gamma daripada kobat 60. Kobat 60 ini adalah bahan radioisotop. Yang mengeluarkan sinaran gamma, untuk membunuh sel kanser dalam merawat pesakit kanser. Yang keduanya juga, sinaran gamma daripada kobat 60 juga digunakan untuk membasmi mikroorganisma.
membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan. Okay, membasmi mikroorganisma tu maksudnya dia nak steril. Dia nak steril maksudnya dia nak membunuh mikroorganisma. Okay, so ini adalah dalam teknologi makanan. Okay, dalam bidang pertanian pula, okay, kita akan gunakan fosforus 32, okay, yang disuntik ke dalam akar tumbuhan bagi mengkaji kadar penyerapan baja fosforus. So, yang ini untuk bidang pertanian. Okay, so kita dah, kamu boleh rujuk kepada Google, okay, untuk melihat lebih banyak lagi sebenarnya kegunaan-kegunaan radioisotop dalam kegunaan harian. Okay, sekarang ni cikgu nak bincangkan praktis formatif 8.3. Okay, untuk soalan yang pertama, okay, dia tanyakan apakah definisi bagi isotop. Okay, kamu kena ingat baliklah tadi. Isotop bermaksud, okay, unsur tertentu yang atomnya mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Okay, so itu nombor 1. Untuk nombor 2, berikan 3 contoh isotop. Okay, diminta dekat situ 3 contoh isotop. Okay, antaranya ialah apa dia? Okay, hidrogen 1, 2, 3. Okay, kemudian karbon 12, 13, 14. Dan juga oksigen 16 dan 18. Okay, untuk nombor 3. Okay, satu atom mempunyai 10 proton, 10 neutron dan 10 elektron. Apakah nombor nukleon? So, bila sebut nombor nukleon, kamu kena ingat P campur N. Okay, P campur N. So, berapa P? 10. Berapa N? 10. So, jumlahnya adalah 20. Okay, dan yang keempat, apakah kegunaan isotop dalam bidang perubatan? Okay, telah cikgu terangkan tadi. Okey, antaranya ialah kegunaannya adalah untuk merawat sel-sel kanser. Okey, apabila kita menggunakan bahan radioisotop cobalt 60 bagi mengeluarkan sinaran gamma. Okey, so cikgu harapkan anak-anak semua faham untuk tajuk yang ketiga ini. Okey, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.